Calon PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dicabar menyatakan tempoh masa dan komitmen yang boleh diberikan menghadiri sidang Dewan Rakyat sekiranya terpilih menjadi Ahli Parlimen Kemaman. Ketua Pemuda UMNO Terengganu, Tengku Hafiz Tengku Putra berkata, persidangan Dewan Rakyat mengambil masa antara 1 hingga 2 bulan bagi setiap sesi dan komitmen tinggi diperlukan bagi setiap Ahli Parlimen. Katanya, saya cabar beliau Ahmad Samsuri untuk beritahu rakyat Terengganu dalam ucapan beberapa hari beliau boleh beri komitmen penuh untuk menghadiri sidang Dewan Rakyat. Jika dilantik menjadi Ahli Parlimen, boleh penuh atau tidak. Kita boleh semak macam mana setiap perkara yang melibatkan nelayan, kebajikan dan pertanian dengan kebanyakannya datang daripada kerajaan pusat. Kalau seorang Ahli Parlimen gagal menghadirkan diri, sudah tentu dia tertinggal untuk bawa suara rakyat. Sebab soalan-soalan tambahan ini akan menjadi polisi kepada kerajaan sendiri dan kalau ia silap, ia akan menjadi teguran untuk kerajaan. Dalam pada itu, Tengku Hafiz berkata, calon Barisan Nasional Jeneral Besara Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor adalah individu yang layak menjadi Ahli Parlimen Kemaman. Katanya, kredibiliti dan disiplin tinggi yang ada pada bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia itu melayakkan beliau menjadi wakil rakyat yang akan membawa suara rakyat. Katanya, dalam keluarga yang menjadi tonggak sesuatu institusi itu sudah tentu ayah dan sepanjang bersama calon, kita dapat rasai sifat keayahan dan kebapaan Tan Sri. Saya kata demikian kerana sempat berbual dengan calon ketika lawatannya di kawasan dan beliau sendiri dengan penuh terbuka menyatakan sekiranya diberi peluang keutamaan kepada anak muda. Ning Ilin Zurina Ning Abdul Rashid yang memfailkan petisyen mencabar enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan mengesahkan dia merupakan ahli manfaat nasional selepas CJ keahlian milik wanita itu tersebar di sosial media. Melihat tangkap layar CJ yang tular, jelas nama Ning Ilin tentera di CJ tersebut bersekali dengan nombor keahliannya dalam manfaat nasional. CJ itu dilihat ditandatangani Tan Sri Anwar Musa selaku Presiden MN ketika itu. Turut tersebar foto memaparkan wanita itu bergambar dengan Ahli Parlimen Kota Baru, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dan Anwar Musa. Ning ini menjelaskan dia mendaftar sebagai Ahli MN selepas dijemput sendiri oleh Anwar Musa. Katanya, ya CJ itu benar, Anwar Musa jemput saya jadi ahli. Bila Presiden sendiri yang jemput, kita turuti. Ning Ilin sebelum ini menjelaskan fotonya bersama Taqiyuddin diambil pada Mei tahun ini ketika Majlis Hari Raya Muafakat Nasional. Susulan tersebar keratan CJ tersebut, timbul spekulasi mendakwa Menteri Undang-Undang Ketika Pentadbiran Perikatan Nasional iaitu Taqiyuddin sengaja membenarkan petisyen Ning Ilin supaya isu tersebut dapat dijadikan peluru untuk menembak musuh politik mereka di masa akan datang. Ada juga yang mempersoalkan Ning Ilin sebenarnya bersama dengan siapa. Bahkan timbul dakwaan mengatakan ada unsur sabotaj dari pembangkang untuk mencemarkan nama kerajaan perpaduan apabila menunggang kes ini. Untuk rekod petisyen Ning Ilin supaya Mahkamah Persekutuan membatalkan 20 seksyen kesalahan jenayah syariah dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019 dibuat semasa pemerintahan Perikatan Nasional pada tahun 2022. Tetapi untuk memahami ringkas isu ini, Ning Ilin sama sekali tidak mencabar undang-undang syariah. Tetapi ianya adalah kes yang mencabar keabsahan pindaan 20 enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan yang digubal pada 2019. Ianya adalah kerana 20 pindaan tersebut bertindih dengan Undang-Undang Kanun Kesihatan di peringkat persekutuan. Ia juga berkaitan kompetensi Dun Kelantan dalam mengubal undang-undang. Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat juga telah menafikan tanggapan bahawa Mahkamah Syariah akan terkubur berikutan petisyen dikemukakan wanita itu yang mencabar peruntukan undang-undang dalam enakmen tersebut. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat mengingatkan semua pihak menegakkan prinsip undang-undang dan tidak membuat sebarang kenyataan yang bersifat menghasut. Tengku Maimun memberi ingatan itu ketika mempengerusikan panel 9 Hakim Mahkamah Persekutuan pada pendengar petisyen seorang peguam dan anaknya yang mencabar enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019. Terdahulu, peguam Malik Imtiaz Sarwar yang mewakili pempetisyen membawa perhatian mahkamah terhadap kenyataan yang dibuat oleh peguam Yus Fariza Yusof yang mewakili Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu mengenai isu dalam pendengaran berkenaan. Tengku Maimun kemudian bertanyakan kepada Yus Fariza sama ada beliau membuat kenyataan terbabit. Tengku Maimun berkata kenyataan yang dibuat oleh di luar mahkamah adalah kenyataan yang mengelirukan dan diputar belit. Katanya isu dalam pendengaran petisyen berkenaan adalah bukan mengenai melemahkan agama Islam dan mahkamah syariah, tetapi ia adalah berhubung isu kompetensi kerajaan negeri dalam mengubal undang-undang. Katanya tanggapan itu salah kerana pendengaran hari ini hanya bertujuan mencabar enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019, bukan merendah-rendahkan enakmen dan mahkamah syariah. Banyak pihak yang membicarakan mengenai kes ini di luar dan kenyataan yang dibuat adalah mengelirukan. Kami ingin mengingatkan peguam untuk tidak membincangkan mengenai kes ini di halayak umum. Kenyataan bahawa mahkamah syariah akan berkubur di negara ini adalah tidak betul. Oleh itu, kami mengingatkan semua pihak supaya menegakkan prinsip undang-undang dan tidak memainkan isu yang bersifat menghasut orang ramai.
Petisyen terbabit difailkan Ning Ilin Zurina, Ning Abdul Rashid dan Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman terhadap Kerajaan Negeri Kelantan bagi mengisytiharkan 20 peruntukan kesalahan dalam enakmen itu terbatal dan tidak sah. Pendengaran bersambung dengan mendengar hujah amicus curiae atau sahabat mahkamah yang merujuk kepada seseorang atau kumpulan yang bukan pihak dalam sesuatu tindakan undang-undang tetapi mempunyai kepentingan yang dibawa. Usia Parti Amanah Negara dalam arena politik nasional sudah menghampiri 10 tahun. Sepanjang usia itu, Amanah sebagai parti baru sudah berhasil menangkis beberapa mitos politik. Misalnya parti sepihan akan gagal menjadi kerajaan atau tidak mampu bertahan lama dan terbubar. Ini merujuk kepada sekian banyak parti politik bernuasakan Melayu Islam seperti Parti Hizbul Muslimin Malaysia dan Parti Semangat 46 menerima nasib sama terbubar. Bezanya Amanah sudah membuktikan mampu menjadi sebahagian kerajaan bukan sekali bahkan 2 kali. Persoalannya, adakah kejayaan itu hanyalah rezeki terpijak atau sebenarnya datang daripada kekuatan parti itu sendiri? Bagi menjawab, tentu sekali prestasi Amanah di kerusi majoriti Melayu Islam wajar menjadi ukuran kerana di situlah simbolik penguasaan dan kekuatan parti berkenaan. Malah parti itu perlu berperanan menggantikan kekosongan ditinggalkan PAS ketika dalam Pakatan Rakyat. Amanah tidak boleh mendabik dada dan selesa dengan kemenangan di kerusi campuran kerana bukan di situ medan pencaknya. Justru menjelang pemilihan bulan depan, Amanah perlu membuat 2 perhitungan besar, mengekalkan status quo atau berubah secara total. Perhitungan ini perlu difikirkan sewajarnya oleh ahli Amanah jika tidak mahu nasib partinya tidak ubah seperti melukut di tepi gantang, ada tidak bertambah dan tiada tidak berkurang. Tambahan pula, Amanah berdepan harapan baru dalam gabungan politik disertai mereka iaitu UMNO. Kelihatan lebih menyelah dan berpengaruh dalam kalangan orang Melayu meskipun masih terpalit pelbagai krisis kepimpinan. Amanah perlu bergerak lebih agresif supaya kehadirannya lebih dirasai sekiranya tidak ingin ditenggelami kehadiran UMNO dalam kerajaan perpaduan. Sehingga sekarang Amanah kelihatan masih lesu dalam menentukan sikap dan menampilkan gagasan politik lebih segar mendepani peningkatan trend populisme Melayu Islam pasca pilihan raya umum ke-15 lalu. Penentuan sikap dan penampilan gagasan ini penting kepada Amanah dalam mengikis monopoli tafsiran politik Islam bawaan PAS. Penampilan gagasan Melayu Islam ini akan menentukan identiti dan ideologi Parti Amanah, seterusnya memandu corak pergerakan parti itu. Bagi mencapai tujuan ini, Amanah memerlukan susuk baru sebagai ideologi parti, baik sebagai presiden maupun seorang pemimpin de facto. Kewujudan kem politik dalam parti menjadi norma dalam sesebuah organisasi kepartian, namun ketiadaan susuk kepimpinan de facto dalam Amanah menjadikan pergelutan politik dalaman gagal diharmonikan dengan baik. Krisis ini berlaku dalam PAS sesudah ketiadaan Allahyarham Tan Sri Nik Abdul Aziz Nikmat selaku Musyidil AMPAS ketika itu menjadi tunjang penyatuan aliran berlainan dalam PAS. Amanah pernah menunjukkan susuk de facto ini iaitu Datuk Seri Ahmad Awang, namun tidak berpanjangan kerana peranan institusi Presiden dalam Amanah jauh lebih diperlukan. Bagi mencapai tujuan ini, Presiden bakal dilantik nanti sepatutnya memenuhi kedua-dua tujuan ini iaitu sebagai ideologi parti berperanan secara de jure dan de facto. Pada masa sama, meneruskan kelangsungan politik, Amanah perlu mempersiapkan barisan kepimpinan muda untuk menjalani proses peralihan tampuk kepimpinan utama parti. Amanah kelihatannya masih terperangkap dengan veteran politik mereka yang gagal mengetengahkan barisan kepimpinan muda mereka yang ramai namun gagal dimanfaatkan dengan baik. Dalam keadaan demografi politik Malaysia yang sudah berubah sepenuhnya dengan pengundi muda, Amanah nampaknya masih selesa dengan kepimpinan veteran, malah seolah-olah masih belum bersedia memberi kepercayaan kepada lapisan kedua parti seangkatan dengan ahli parlimen Pulai, Suhaizan Kayat. Berbeza dengan rakan seangkatan dengan Suhaizan dalam parti lain, mereka sudah diberi kepercayaan mengemudi parti misalnya Anthony Loke dari DAP. Sekiranya hal ini tidak diperbetul, ia akan memberikan natijah besar kepada kelangsungan parti berkenaan keseluruhannya kerana memberi gambaran ia tidak meraihkan kepimpinan muda parti. Realitinya Amanah memiliki sejumlah kelebihan politik namun tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Politik di Malaysia kini mula bergerak pantas. Parti bergiat dalam pentas demokrasi juga harus memiliki kepantasan sama. Amanah perlu membuktikan kekuatan sendiri dalam gabungan Pakatan Harapan dan sebagai parti komponen dalam kerajaan perpaduan. Dengan pemilihan parti kali ini ialah langkah pertama ke arah mencapai tujuan itu. Tiada sebarang isu, ia hanya sekadar tajuk laporan berita sahaja, kata Naib Presiden PAS Datuk Idris Hamad ketika diminta mengulas kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai sokongan rakyat terhadap rakan politiknya iaitu PAS dikatakan sudah tepu sebelum parti itu menjalankan hubungan kerjasama membentuk Perikatan Nasional. Idris berkata ketika ini terdapat banyak percubaan pihak tertentu termasuk individu yang mahu melihat PAS berbalah dan keluar daripada PN. Katanya sebenarnya apabila dibaca dengan teliti, isu itu hanya ditajuk sahaja tetapi di dalamnya tidak seperti sedemikian dan lain. Jadi tidak timbul sebarang isu sekalipun, hanya orang mahu cucuk melaga-lagakan sahaja kerana ada pihak dan individu mahu melihat PAS keluar daripada perikatan ini. Mengulas lanjut beliau berkata,
PAS sentiasa komited untuk mengukuhkan kerjasama dengan parti lain dalam PN pada masa depan. Katanya kita akan berkukuh, malah saling membantu dan menolong bagi memastikan PN terus kuat serta dipercayai rakyat. Malah terjemahan ini dapat disaksikan pada pilihan raya kecil Kemaman. Kemudian yang juga Presiden Bersatu menyifatkan sokongan rakyat terhadap PAS dianggap sudah terpus sebelum parti itu menjalinkan kerjasama membentuk Perikatan Nasional. Beliau berkata ketika PAS bergerak solo, Parti Islam itu tidak merekodkan jumlah kemenangan besar seperti dinikmati kini termasuk menang di 4 negeri serta hampir menawar Selangor. Katanya parti itu mula melonjakkan kedudukannya pada pilihan raya umum ke-15 apabila bekerjasama dalam PN. Pengundi di Kemaman serta rakyat Terengganu keseluruhannya pasti akan menerima banyak manfaat jika calon Barisan Nasional menang pada pilihan raya kecil Parlimen Kemaman 2 Disember ini. Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, pembangunan akan kembali rancak jika calon BN Jeneral Bersatu Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor memenangi kerusi itu. Sebaliknya, beliau berkata PAS tetap akan menjadi pembangkang sekalipun memenangi kerusi pada PRK Kemaman dan tiada manfaat bagi dinikmati pengundi jika calon parti itu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar menang. Katanya tiada sebarang projek pembangunan dilakukan kerajaan PAS selepas lebih 4 tahun menerajui kepimpinan kerajaan negeri. Ahmad yang juga ahli Parlimen Pontian berkata, pembangunan yang ada di Terengganu dilaksanakan oleh kerajaan BN ketika memerintah negeri ini. Katanya kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap utuh jika Ahmad Samsuri dipilih sebagai ahli Parlimen Kemaman. Katanya kerajaan perpaduan dalam usaha membina jambatan perhubungan antara negeri dan persekutuan, tetapi pengundi di Parlimen Kemaman diminta tidak membakar jambatan itu. Mula selanjut, Ahmad yang juga Timbalan Menteri Kewangan berkata, PRK Kemaman tidak akan berlaku jika PAS dan Bersatu bekerjasama dalam kerajaan perpaduan. Katanya keengganan dan kedegilan pucuk pimpinan tertinggi Perikatan Nasional bersama membentuk kerajaan perpaduan punca berlakunya PRK dan pilihan raya negeri. Keengganan PAS dan Bersatu untuk tidak bersetuju dengan kerajaan perpaduan bukan disebabkan DAP. Sebaliknya, pemimpin tertinggi parti itu berebut untuk menjadi Perdana Menteri. Isu sokongan 4 ahli Parlimen Parti Pribumi Bersatu Malaysia kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan hubungan bersama PAS dalam Perikatan Nasional berkemungkinan menjadi agenda utama Perhimpunan Agung Parti itu yang akan berlangsung dari 23 hingga 25 November ini. Penganalisis politik dari Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara, Dr. Azmi Hassan berkata, pihaknya melihat isu sokongan 4 ahli parlimen itu akan digunakan untuk memperkuatkan parti itu. Katanya, atau lebih tepat lagi kepimpinan Bersatu itu sendiri. Kerana nanti di sebelah satu lagi, parti politik memimpin kerajaan adalah 4 ahli parlimen ini hilang kepercayaan kepada kepimpinan Bersatu sedia ada. Jadi Perhimpunan Agung Bersatu ini akan digunakan sehabis-habisnya untuk mempamerkan mereka bersatu dan 4 ahli parlimen ini dikatakan derhaka mengenai perjuangan bersatu. Naratifnya akan dijual dan digunakan semasa perhimpunan demi mempamerkan kepimpinan Bersatu ini tetap utuh dan kuat dalam hal ini. Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin sebelum ini berkata, perkara itu diputuskan pada mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Parti yang dipengungsikan Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mengulas selanjut, Azmi berkata, perhimpunan itu juga akan membincangkan mengenai PAS yang dilihat banyak membuat keputusan tanpa memikirkan Bersatu sebagai rakan dalam PN. Beliau berkata umpamanya tindakan PAS melantik bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai penasihat tidak rasmi kepada 4 kerajaan negeri ditadbir oleh parti itu. Katanya itu adalah salah satu agenda yang saya pasti akan dibincangkan. Hubungan Bersatu dan PAS itu sendiri dikatakan akan menjadi perbincangan yang agak hangat kerana strategi mereka sekarang adalah menguatkan Bersatu. Bukan sahaja untuk menguatkan Bersatu dan daripada serangan belah parti pemimpin kerajaan, tetapi juga persepsi negatif bahawa PAS adalah kingmaker dalam PN. Seorang peguam yang mewakili Majlis Agama Islam Kelantan mencadangkan supaya ahli parlimen mempertimbangkan untuk meminda Perlembagaan Persekutuan sekiranya Mahkamah Persekutuan memutuskan untuk membatalkan 18 kesalahan syariah dalam enakmen negeri itu. Yusuf Farizal Yusof yang mewakili Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan berkata demikian berdasarkan hipotesis bahawa Mahkamah Tertinggi Negara itu memihak kepada cabaran tersebut. Peguam itu berkata bahawa kebimbangan rakyat perlu diambil kira oleh wakil rakyat sekiranya Mahkamah Tinggi Negara memihak kepada Pen-Petition. Katanya jika buntu keputusan Mahkamah Persekutuan memihak Pen-Petition, maka kita perlu jika perlu meminda Perlembagaan Persekutuan. Sekiranya timbul situasi hipotesis, kita perlu meminda perlembagaan kerana kita perlu mendengar suara rakyat. Peguam Nik Elin Zurani Nik Abdul Rashid dan anaknya, Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman mencabar 18 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019. Mereka mahu mengisytiharkan peruntukan kesalahan dalam enakmen itu terbatal dan tidak sah.